Mak mertua manjakan abang ipar. Semua menantu jadi kuli dia. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Izinkan saya meluah perasaan di sini. Nama saya Farah, bukan nama sebenar. Umur 32 tahun. Sudah mendirikan rumah tangga 5 tahun dan mempunyai 2 orang anak. Sejak berkahwin, saya dan suami berpindah ke rumah kami sendiri. Rumah yang dibeli setelah 5 bulan bernikah. Rumah kami tak jauh dari rumah mak mertua, iaitu ibu suami, yang hanya 15 minit sahaja daripada rumah kami. Suami ada 5 orang adik-beradik, semuanya lelaki. Suami anak yang kedua. 3 adik ipar saya sudah pun berkahwin. Hanya tinggal abang ipar sulung sahaja masih bujang dan tinggal bersama dengan ibu mertua. Di sini saya nak meluah setelah 5 tahun saya memendam rasa. Hendak dicerita kepada suami sendiri, tetapi isu ini agak sensitif dan takut suami terasa hati. Masalah saya bermula ketika kami mula-mula baru berkahwin. Ibu mertua selalu menyuruh saya melayan abang ipar sama rata seperti suami sendiri. Pelik kan? Maksudnya ialah jika saya masakkan makanan untuk suami, mesti juga masakkan makanan untuk abang ipar. Jika saya hidangkan makanan untuk suami, mesti juga hidangkan makanan untuk abang ipar. Ibu mertua juga berpesan, jangan pernah ada rasa janggal dan anggap je abang ipar sama seperti abang sendiri. Saya sangat kekok dan malu sebab saya sendiri pun tak mempunyai abang kandung. Jadi saya fikir perkara ini hanya berlaku jika saya datang ke rumah mak mertua sahaja. Tapi tidak, walaupun saya dah berpindah ke rumah sendiri, ibu mertua selalu pesan melalui WhatsApp untuk hantarkan makanan di rumah untuk abang ipar. Sebab mak mertua selalu busy dengan aktiviti harian bersama kawan-kawan seusianya. Ibu mertua saya sangat aktif berjalan dan mempunyai grup mereka sendiri di taman perumahannya. Jadi bila ibu mertua tak memasak, kami menantu-menantu pasti akan diberikan tugas untuk melayan makan minum abang ipar. Ya, bukan saya seorang yang disuruh. 3 lagi menantu pun diberi tugas yang sama. Mereka pun pernah juga bertanyakan hal ini kepada saya. Tapi saya jawab, ya, memang ini yang ditugaskan kepada saya sejak 5 tahun lalu. Bukan setakat perlu jaga makan minum, malahan baju dalam mesin basuh pun minta dijemurkan. Bayangkanlah, saya kena jemur seluar kecil abang ipar. Sudahlah masa tu tak ada orang di rumah, hanya ada abang ipar sahaja. Itu pun nasib baik ada anak-anak, walaupun baru berusia 3 dan 4 tahun. Suami saya pula bekerja masa tu. Bagaimana pula nasib bira saya yang lain? Ada 2 orang lagi yang belum ada anak. Lagilah mak mertua selalu menyuruh mereka masak, kemas rumah dan bermacam lagilah pekerjaan di rumah mertua. Untuk pengetahuan semua, abang ipar saya cukup sifat, bukan OKU atau cacat mental, tetapi dia tidak bekerja, pemalas agaknya. Memang seperti biawak hidup, makan pakai semua ibu mertua sediakan. Semua daripada duit nafkah anak-anak kepada ibu mertua. Pasti ramai yang tertanya-tanya, kenapa suami-suami kami tidak bersuara kan? Ya, suami memang sudah bersuara. Tetapi ibu mertua selalu merajuk dan kecil hati jika suami menegur abang ipar. Ibu mertua selalu mengingatkan kepada suami untuk jaga hati abang ipar. Katanya kesian, sudahlah tiada isteri, adik-adik sendiri pun tak nak tolong. Ibu mertua selalu cakap kepada suami supaya mengingatkan kepada isteri masing-masing bahawa layan abang ipar seperti abang kandung sendiri agar tidak kekok atau malu dengan abang ipar. Bayangkan, ketika kami semua berkumpul di rumah mertua, ibu mertua siap pesan jika nanti dia sudah tiada, bawalah abang ipar jika beraya di kampung dengan keluarga. Ketika saya di rumah pun, ibu mertua selalu suruh masak lebih dan bungkuskan untuk abang ipar di rumah. Untuk makan perut sendiri pun tak mampu nak buat. Pernah juga saya beri alasan tak sempat atau tidak sihat untuk hantar makanan. Nanti tugas itu akan diserahkan kepada menantu yang lain pula. Kesian juga dengan diorang. Janganlah ada yang cakap kami ni berkira atau busuk hati, sebabnya dia tu abang ipar. Kita semua masih tahu batas antara ipar. Tapi ibu mertua tidak pernah nak faham. Bagi dia, kesian kepada abang ipar dan selalu risau keadaannya jika berseorangan di rumah. Suami dan adik-beradiknya
pernah juga dapatkan pekerjaan untuk abang ipar, tetapi hanya sekejap-sekejap saja kerja dan lepas tu buat hal dan berhenti. Bukan sekali tapi banyak kali sehingga mereka pun malu nak carikan kerja lagi untuk abang ipar. Abang ipar dah terbiasa duduk rumah tanpa ada komitmen dan ibu mertua pun tidak pernah paksa abang ipar untuk bekerja. Pernah juga adik ipar saya iaitu adik suami bergaduh dengan abang ipar sulung. Katanya supaya jangan suka-suka menyuruh isterinya seperti orang gaji. Bayangkan bila saya disuruh kumpulkan baju-baju kotor dan tolong cucikan sebab tak ada lagi baju bersih yang nak dipakai. Dan ketika itu adik ipar pun ada sekali di rumah. Pada masa itulah bergaduhnya adik-beradik tu. Dan disebabkan perkara tu, adik ipar setengah tahun tak jejak kaki ke rumah mak mertua, termasuklah isterinya. Dek kerana perkara tu, mertua sangat dingin dengan bira saya. Katanya bira saya tu suka mengadu dan pecah belahkan adik-beradik suami dia. Benda ni sudah berlarutan dan saya dah menghadap perkara ni sejak 5 tahun dulu. Saya mungkin sudah lali, tetapi kesian dengan biras-biras yang lain. Ada yang terpaksa juga masak, kemas rumah dan sebagainya di rumah mak mertua hanya untuk jaga hati mertua. Bukan tak ada yang tolong carikan isteri, tetapi abang ipar tu tidak bekerja. Takkanlah kami nak aniaya anak orang hanya semata-mata nak minta abang ipar dilayan. Dan sampai ke hari ini, ibu mertua masih meminta kami semua buat kerja di rumah mertua walaupun kami masing-masing sudah tinggal di rumah sendiri. Apalah nasib dapat mak mertua macam ni. Sekian.